Baik, saya gunakan nama samaran beliau. Beliau mengatakan namanya Nita. Nita berkongsi pengalaman berkenaan dengan kubur arwah suami. Seminggu selepas saya kunjungi kubur arwah suami, setiap hari saya datang kubur arwah suami, ziarah kubur arwah suami. Memang tak boleh terima hakikatnya, suami pergi dulu dari saya. Akibat katanya di sini akibat suami saya kemalangan jalan raya. Dan apabila saya datang balik dalam hari yang ke-9 ke kubur arwah suami, saya terperanjat kubur arwah suami ini penuh dengan anak-anak ular. Bukan seekor, banyak sangat saya rasa lebih daripada 10 ekor, kata Nita, bukan nama sebenar. Bila datang tu, saya keluar dari kenderaan, saya pergi ke kubur arwah suami ini. Lazimnya saya duduk dan saya akan menangis lah, Kisi. To be honest, terus terang saya akan menangis. Kemudian saya akan duduk untuk baca Yasin dan saya akan bercakap dekat kubur arwah suami ini, yang mana kejadian ini yang berlaku pada tahun 2004. Jadi bila datang, saya terperanjat hari yang ke-9, saya ternampak kubur arwah suami saya ni penuh dengan anak-anak ular. Lalu saya tak tahu nak buat apa. Saya cuba mencari ranting-ranting kayu, kalau boleh saya menghalau, tapi saya tahu itu memang tidak selamat untuk saya. Saya takut nanti anak-anak ular ni masih ada dekat sekitar saya lah kalau saya duduk membaca Yasin. Jadi demi keselamatan, saya cuba mengambil ranting, menghalau, tapi tidak bergerak, tidak berganjak. Semua masih berliga-liga dekat sekeliling dan atas kubur suami. Rasanya pelik, Casey. Kemudian petang hari yang sama saya datang, masih nampak lagi anak-anak ular yang begitu banyak. Keesokan harinya saya datang dengan abang saya, abang saya dan kakak ipar memandu ke kubur arwah suami sebab semalam saya beritahulah tentang masalah yang saya hadapi. Bila sampai KC, masih lagi banyak anak-anak ular dekat kubur arwah suami dan juga di bahagian atas. Abang saya cuba menghalau ular-ular ni. Kita tidak pasti ini adalah jenis ular bisa ataupun yang tidak. Kami membawa sekali bersama tempat penciduk, tempat penciduk, mengangkat ular tu dan kemudian bawa ke tempat yang lain. Ada yang dicampakkan ke dalam kawasan Semak Samun, tetapi jumlah ular, anak-anak ular dekat kubur arwah suami masih lagi banyak. Ada yang kita campak ke tepi, dapat lihat dia bergerak dan datang kembali berkumpul dekat kubur arwah suami. Waktu tu saat paling sedih untuk saya. Saya tak tahu apakah maksudnya perkara ini berlaku. Saya dah tak boleh kunjungi kubur arwah suami, tak boleh duduk, tidak boleh membaca Yasin, tidak boleh bercakap, berbual-bual dengan suami, Casey. Lazimnya kalau saya duduk dekat kubur arwah suami, saya akan duduk selama sejam lebih, kadang-kadang sampai 2 jam. Duduk, baca Yasin bukan sekali, beberapa kali. Kemudian saya akan bercakap dengan suami. Abang, anak kita macam ni. Anak kita bernama Ryan. Tadi cikgu dia cakap macam ni. Jadi saya akan konon-konon update lah, sebab saya betul-betul rindukan suami saya. Sehinggalah saya berjumpa dengan seorang pakcik ni yang direkomendasi oleh seorang kenalan. Saya pergi berjumpa dengan orang ni. Kemudian saya beritahu kubur suami penuh dengan ular. Kemudian saya beritahu, bila ditanya apa saya buat kat kubur selalu, saya beritahulah saya membaca Yasin. Kemudian ditanya, ada lagi awak buat apa-apa lagi? Oh, saya akan duduk bercakap dengan suami. Dan katanya di sini, kalau duduk datang baca Yasin tu masih boleh okey lah. Tapi kalau bercakap dekat kubur arwah suami, sesuatu perkara yang tidak digalakkan. Hindarilah. Suami dah meninggal, mana awak tahu suami awak masih dekat situ, kata pakar ni, pakcik ni lah. Dan kata silap hari bulan, anda ni bercakap dengan jin yang ada dekat kubur suami awak. Jadi saya tanya, jadi apa saya boleh buat dengan masalah ular? Saya nak bersihkan kubur suami, saya nak juga duduk bacakan Yasin. Katanya niat kena penting. Nawaitu datang ke sana hanya untuk bersihkan kubur, okey. Kalau nak duduk baca Yasin, bolehlah baca. Tapi baca tu pun untuk diri sendirilah.
Jadi saya terdiam. Dalam hati saya, takkanlah kerana saya ni nak bercakap dengan suami tiba-tiba banyak ular. Casey, sememangnya benar, saya tanamkan niat satu hari cuba dengan ikhlas datang. Masih lagi ada beberapa ekor ular. Tapi bila saya datang, saya dapat lihat ular ni tiba-tiba bergerak dan meninggalkan kubur arwah suami depan mata saya. Anda bayangkan pendengar Ria 897. Saya dapat lihat dengan jelas bila datang aja ada ular apa. Niat aku ni ikhlas. Tak nak bercakap, datang nak baca Yasin aja untuk suami. Tiba-tiba ular ni jalan ke sini. Dia bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan. Jalan terus dia hilang. Memasuki kawasan semak samun dan rumput-rumput yang ada dekat sekitar kawasan kubur arwah suami. Dan baru saya teringat akan kata-kata pakar yang mengatakan niat kena betulkan. Kemungkinan itu adalah petanda yang saya buat sesuatu yang tak baik di tapak tanah perkuburan. Terima kasih.